بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أصحابه الكرام ولمشايخنا الكرام شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. وبعد. Alhamdulillah, puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izin dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dapat bersama-sama kita meneruskan pembacaan hadis kita pada malam ini. Dan alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terus memberi peluang kepada kita bernafas di muka bumi Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sihat, dalam keadaan nikmat, berbagai-bagai nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita. Maka seharusnya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang melihat setiap saat nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala lalukan kepada kita, maka kita tampilkan dengan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala setiap detik dan waktu. Dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita, kita ucapkan alhamdulillah, ataupun seperti yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihat. Itu nikmat yang menggembirakan kita. Adapun apabila diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, juga kita mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan kita. Baik, alhamdulillah, saya juga menjawab salam bagi yang menonton dengan lafaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ada manfaat kita pada malam ini, insya-Allah. Baik, malam ini kita tengok pada hadis yang ke-27 yang diletakkan oleh penyusun, peluang yang tidak direbut. Hadis yang diriwayatkan wa bisanadil muttasil wa bihi an ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Hadis daripada Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua macam nikmat yang selalu disia-siakan oleh sebahagian besar manusia, iaitu nikmat sihat dan nikmat kelapangan waktu. Atau kama qala, hadis riwayat Imam Bukhari. Baik, hadis ini diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan merupakan sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak kepada Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, iaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yang juga kita pernah tengok sedikit sebanyak berkenaan dengan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ni. Sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam digelar
dengan berbagai gelaran kemuliaan, sebagai ada yang digelar sebagai turjumanil Quran, digelar seorang yang pakar dan mahir di dalam maksud Al-Quran, di dalam ilmu tafsir, kerana pernah didoakan oleh baginda Nabi SAW, malah ditahnikkan oleh Rasulullah SAW di Mekah, kerana beliau dilahirkan di Mekah 3 tahun sebelum peristiwa hijrah. Didoakan dan ditahnik oleh Nabi SAW. Doa Nabi SAW kepada beliau, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, Allahumma faqihhu fid din, ya Allah, fahamkan dia dengan agama dan ajarkanlah dia dengan ilmu tafsir. Itu doa khusus baginda Nabi kepada Abdullah bin Abbas. Kemudian dia juga digelar sebagai hibrul ummah, makna dakwat ummah, kerana jasa dan pengorbanan beliau di lapangan ilmu agama itu cukup luas. Dia walaupun dia seorang sahabat sepupu Rasulullah SAW, dan masanya banyak juga dengan Nabi SAW. Setelah kewafatan baginda Nabi SAW, terus menerus dia mencari sahabat-sahabat yang besar, yang banyak, yang ada meriwayatkan hadis daripada Nabi SAW. Antaranya Abdullah bin Mas'ud. Dia datang ke rumah Abdullah bin Mas'ud, sehingga kan Abdullah bin Mas'ud terkejut. Dia datang dan kata Abdullah bin Mas'ud, datang tak payah, susah-susah kamu datang ke sini, engkau sepupu Rasulullah, aku boleh datang kepada engkau riwayatkan hadis yang Nabi SAW pernah riwayatkan. Itu dia punya jasa ataupun dia punya juhud dia dalam ilmu. Juga digelar sebagai Al-Bahr, lautan, kerana keluasannya di dalam ilmu, khususnya ilmu tafsir. Itu Abdullah bin Abbas. Ketika Rasulullah SAW wafat, umur dia 13 tahun, muda lagi. Ketika kecil dia sering bertandang ke rumah Nabi SAW, ke rumah mak saudara dia, kerana isteri Rasulullah SAW, Sayyidatina Maimunah Al-Haris, itu mak saudara dia. Mak dia Lubabah binti Al-Haris. Ya, Rasulullah SAW berkahwin dengan Maimunah binti Al-Haris, maka Maimunah itu adalah mak saudaranya. Tak heranlah ibu Abdullah bin Abbas sering keluar masuk ke rumah Nabi SAW, dan ada hadis-hadis yang diriwayatkan oleh beliau juga yang mencerita tentang keadaan rumah Nabi SAW, di dalam rumah Nabi SAW. Malah dia juga waktu kecil dia melazimi rumah Nabi, dan ada ketikanya dia menyiapkan wuduk Nabi SAW. Ketika keluar Nabi SAW, melihat adanya bekas wuduk, ditanya siapakah yang menyediakan bekas wuduk ini. Dijawab Abdullah bin Abbas, dan Nabi SAW doakan kepada Abdullah bin Abbas, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Tidak putus-putus doa Nabi SAW. Tidak heranlah kealiman Abdullah bin Abbas ini luar biasa dan dimanfaatkan di dalam dunia Islam. Dia meriwayatkan daripada baginda Nabi SAW sekitar 1660 buah hadis. Walaupun tempoh ketika Rasulullah wafat umur 13 tahun, baru tingkatan 1. Kalau kita tingkatan 1 lah. Tetapi bagaimana pemikiran remaja ataupun kanak-kanak di bawah 13 tahun itu, begitu tinggi himmah beliau terhadap menghafal kata-kata Nabi SAW. Dan Abdullah bin Abbas ni meninggal di Taif. Kalau kita
pergi buat umrah, pergi Madinah, pergi Mekah. Kita ada ruang menziarahi Taif, bumi Taif. Di kalangan kita ada yang dah ziarah Taif, tempat yang akan dibawa melawat sudah semestinya adalah Masjid Abdullah bin Abbas. Masjid Abdullah bin Abbas, di situlah terletaknya maqam Abdullah bin Abbas, sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan masjid di Taif tu juga ada makam ulama terkenal Nusantara, Syekh Syekh Daud Al-Fatani, di situ, di dekat dengan Masjid Abdullah bin Abbas, berdekatan dengan makam Abdullah bin Abbas. Itu ada ulama tersohor di Nusantara ini, Syekh Daud Al-Fatani juga di situ. Itu sedikit sebanyak tentang Abdullah bin Abbas, yang malam ini kita akan sama-sama mengambil sedikit sebanyak pengajaran yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Dua nikmat yang selalu disia-siakan oleh manusia di atas ataupun pada dua nikmat ini. Apa nikmat tersebut? Yang pertama as-sihah, kesihatan, dan yang kedua adalah al-faragh, itu waktu lapang. Atau kama qala, hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Bukhari. Kita tengok apa yang diulas oleh penyusun berkaitan dengan hadis ini. Kesihatan badan dan kelapangan masa adalah nikmat yang besar setelah iman dan Islam. Kita, Allah Subhanahu wa taala bagi kepada kita yang pertama sihat. Tambah-tambah waktu ni, waktu kita bergelut dengan suasana wabak ini, sudah tentu banyak sangat pengajaran-pengajaran yang mengetuk pintu hati kita, yang mengetuk pemikiran kita. Setiap hari kita akan berdepan dengan berita-berita kematian. Setiap hari kita berdepan dengan berita-berita pesakit-pesakit COVID-19 ini. Kita dihidangkan dengan berita-berita yang seharusnya dia mengetuk pintu hati kita bahawa nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita ni, kesihatan ini adalah nikmat yang cukup besar. Nikmat yang cukup besar Allah Subhanahu wa taala bagi kepada kita. Lebih detail daripada itu, orang yang bergelumang ataupun frontliner kita yang berada di hospital-hospital sudah tentu melihat 1001 penyakit yang mereka berdepan. Maka di situ ada apa? Ada penghayatan yang membawa kepada kita untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat bernafas sahaja, kan? Kita tengok nikmat bernafas. Alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dapat bernafas dengan mudah. Dalam masa yang sama, orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala uji ketika ini, banyak kita dikhabarkan kepada kita berita-berita simptom-simptom penyakit ini adalah antaranya kesukaran bernafas. Maka di situ kita wajib mengambil pengajaran bahawa Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita bernafas setiap saat dan detik tanpa menggunakan alat bantuan pernafasan. Kita tengok orang nak bernafas menggunakan alat bantuan pernafasan, dalam masa yang sama Allah bagi kepada kita bernafas dengan mudah.
Maka syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nak syukur sebanyak nafas kita, tak mampu kita. Sebab itu nikmat yang Allah bagi kepada kita berterusan. Nafas dengan mudah. Nafas hembus, nafas hembus. Mungkin kita mampu bersyukur kepada Allah, alhamdulillah. 2-3 kali nafas yang Allah hembus nafas, keluar nafas dengan mudah. Selepas tu kehidupan kita lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Organ badan kita berfungsi dengan baik, paru-paru, jantung, ginjal dan sebagainya Allah bagi kepada kita. Jadi teguran-teguran yang Allah Subhanahu wa taala datangkan perlu kita ingat. Dari masa ke semasa Allah bagi kepada kita nikmat ini, nikmat kesihatan ini adalah nikmat yang terbesar selepas nikmat iman dan Islam. Selepas nikmat iman dan Islam. Disebutkan lagi, namun banyak orang-orang yang tidak menyedari kesebesaran kedua-dua nikmat ini kecuali setelah terlambat dan terluput waktunya. Orang yang sihat, dia tak menghayati nikmat sihat itu, melainkan dia diuji dengan sakit. Wal'ayazubillah. Orang yang kaya, dia tak merasa periknya susah itu, melainkan dia ditimpa dengan kesusahan, kefakiran. Orang yang lapang masanya, dia tak merasa nikmat lapang itu setelah datang padanya kesempitan waktu, kesibukan, urusan-urusan, maka dia akan menghargai waktu lapang. Sebab itu baginda Nabi SAW pesan kepada kita. Kata Nabi kata apa? Irtanima khamsan qabla khamsin. Kamu rebutlah 5 perkara ini sebelum datang 5 perkara. Apa Nabi kata? Syababaka qabla harami. Waktu muda kita sebelum tua. Sihataka qabla saqamik. Sihat kita ni sebelum kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian sakit. Wal'ayazubillah. Ghinaka qabla faqrik. Kaya kita sebelum fakir, sebelum miskin. Faraghaka qabla syughlik. Waktu lapang kita sebelum kita sempit waktu kita dengan kesibukan. Dan hayataka qabla mautik. Dan kehidupan kita yang Allah Subhanahu wa taala bagi sebelum dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Berita-berita kematian hari ini cukup banyak. Antara kita orang yang dekat dengan kita, antara yang kita dengar berita-berita itu adalah orang-orang yang dekat dengan kita, yang mungkin 2-3 hari baru kita bersama-sama berbual. Tak percaya kita, kan, dengan berita kematian. Jadi semua ini mengetuk, memberi peringatan kepada kita, macam mana Sayyidina Umar kata apa, kafa bil mauti wa'izan. Cukuplah kematian itu sebagai peringatan kepada kita. Cukuplah kematian itu, kita dengar berita-berita tentang kematian itu, kita ingat balik diri kita, alhamdulillah Allah bagi peluang aku hidup. Sepatutnya sekarang ini, ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wabak ini, bangun daripada tidur, jangan lupa alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Nikmat bangun pagi tu, sebab kita belum tentu tahu esok itu adalah hari kita ada lagi ke tak. Alhamdulillah, dengan nikmat nyawa yang Allah Subhanahu wa taala bagi kepada kita, maka mula pagi kita itu sebut kepada Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan kita, yang memberi peluang aku hidup. Kita tak tahu, hari ini kita mendengar orang lain
dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan begitulah esok kan, masa-masa yang mendatang, orang lain akan mendengar juga berita yang sama terhadap kita. Jadi semua 5 nikmat yang Allah Subhanahu wa taala bagi kepada kita ini, maka kita tampilkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikat nikmat ini dengan rasa syukur kita. Disebutkan iqalun ni'mah, pengikat bagi nikmat ini adalah apa? Asyukur. Iqalun ni'mah asyukur. Pesan ulama kepada kita, qayyidin ni'mah bisyukri. Kamu ikatlah nikmat yang kita dapat ini dengan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, di dalam hikam ni dia kata, man lam yashkurin ni'am faqad tu'ridu li zawaliha wa man syakaraha faqad qayyadaha bi'iqaliha. Siapa yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia, siapa yang tidak bersyukur dengan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala bagi kepada dia, maka dia terdedah dengan kehilangan nikmat tersebut. Wa man syakaraha, siapa yang bersyukur dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala bagi dia, maka ketahuilah dia telah mengikat nikmat itu dengan satu ikatan yang kuat. La in syakartum, Allah kata la in syakartum la azidannakum. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur kepada Allah, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan tambah. Tak cukup dengan ayat itu, Allah sambung lagi, wala in kafartum, dan jika kamu kufur, inna azabi lasyadid. Ingatan Allah Subhanahu wa taala bahawa azab Allah itu pedih. Siapa syukur, Allah akan tambah. Semua orang nak Allah Subhanahu wa taala tambah. Semua orang akan berduyun-duyun menuju kepada seruan Allah Subhanahu wa taala. Sepatutnya la in syakartum la azidannakum, apabila kamu bersyukur, Allah akan tambah. Semua akan ke arah situ. Tidak cukup dengan itu, bila Allah kata siapa kufur dengan nikmat, Allah akan azab dengan azab yang pedih. Semua akan lari daripada azab tersebut menuju kepada apa? Menuju kepada mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sepatutnya sedemikian. Sepatutnya sedemikian. Allah nak kita lari kepada Dia. Kita kembali kepada Dia dalam urusan kerja buat kita setiap hari. Banyak kita perlu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan lagi, apabila badan sihat dan masa pun lapang, banyak orang yang akan menyia-nyia masa, duduk bersenda gurau dan menghabiskan masa dengan perkara-perkara yang tidak berfaedah. Itulah kita manusia. Bila nikmat cukup banyak, lupa. Tak mampu kita. Tak mampu kita untuk mensyukuri nikmat Allah yang bertalu-talu datang kepada kita ni. Kan? Bertalu-talu. Ketika orang lain sakit, kita sihat. Ketika orang lain mati, kita hidup. Ketika orang lain diuji dengan kemiskinan, maka kita ada pada kita ini kecukupan makan dan minum dan tempat tinggal dan sebagainya. Banyak sangat nikmat yang Allah bagi kepada kita, akhirnya apa jadi kepada kita? Lupa. Itulah manusia. Itulah manusia. Sebab itu, selain daripada syukur, perlu istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar dengan kelalaian kita dari mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang cukup banyak kepada kita. Syukur itu kita dah banyak terlepas untuk mensyukuri nikmat Allah. Istighfar pun kita tidak istighfar. Siapa kita kali ini? Kita hamba yang bagaimana kita nak tampil kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita. Maka syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak cukup
dengan itu, bila Allah taufikkan kepada kita untuk syukur nikmat Allah, maka ketahuilah taufik Allah kepada kita itu untuk syukur nikmatnya itu, maka kita bersyukur terhadap taufik Allah itu kepada kita. Sebab itu orang soleh memandang syukur kita memerlukan syukur yang lagi, yang berterusan. Syukur ke atas syukur. Syukur kerana apa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala dahlah dia bagi kita nikmat yang banyak. Kemudian dia bagi kepada kita, diingatkan kita untuk kita menjadi hamba yang bersyukur. Maka di atas nikmat, mensyukuri nikmat Allah itu, maka kita pun bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka syukur ini continuous, tak terhenti. Apabila kita sedar setiap detik dan setiap ketika kita ini tenggelam di dalam nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka disebutkan lagi mereka merasa malas. Bila kita lupa apa yang jadi pada diri kita, malas untuk berbuat amal ibadah yang sebenarnya bukanlah terlalu sulit dan tidak pula memerlukan kepada banyak tenaga. Sekarang masa kita lapang. Bila masa lapang nak buka Al-Quran satu muka sehari pun berat. Bila masa lapang nak buat solat duha 2 rakaat pun itu pun berat. Bila masa lapang nak buat solat sunat rawatib, solat sunat qabliyah ba'diyah itu pun berat. Bila Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada kita kesihatan tubuh badan, boleh sujud dengan baik, maka kita sia-siakan. Allah Subhanahu Wa Taala tarik wal'iyazu billah untuk nikmat sujud saja kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Solat di atas kerusi sahaja dalam tempoh yang lama, maka kita akan melihat alangkah indahnya kalau kita boleh solat, boleh sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala seperti orang lain. Itu manusia ni begitulah, kan? Kemudian disebut lagi, sembahyang bukanlah terlalu sulit dilakukan, apatah lagi membaca Al-Quran dan berzikir. Seseorang boleh baca Al-Quran dan berzikir sambil berjalan, sambil membawa kereta, bahkan boleh sambil bekerja, namun rasa segan dan malas itu sangat sulit dilawan. Zikir ini modal lidah. Modal di lidah saja. Tak perlu bergerak, memerlukan tenaga yang banyak, cukup lidah kita bergerak, disusuli dengan ingatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kenapa yang tu pun berat untuk kita buat. Sedangkan sepatutnya yang menolak kita untuk ingat Allah Subhanahu Wa Taala ini ialah nikmat-nikmat yang berada di sekeliling kita ini. Kemudian disebutkan lagi, walaupun demikian namun banyak orang yang berjalan membawa kereta dan okey, baik. Maaf lupa pakai tadi. Kemudian disebutkan lagi, walau demikian namun banyak orang yang berjalan membawa kereta dan bekerja sambil merokok, sekalipun mereka menghadapi kesulitan dalam mengendalikan rokok tersebut. Dan banyak pula yang membawa kereta sambil mendengar lagu-lagu hiburan dan alunan muzik yang melalaikan dari mengingati Allah Ta'ala. Sedangkan orang yang berada di dalam kereta, ini dia bawa kita untuk sama-sama fikir, atau kendaraan yang sedang berjalan itu adalah sangat dekat kepada kematian. Kita nak kematian itu cukup mudah berjalan, cukup mudah, kan, cukup mudah. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdim wa la yastakhirun. Apabila datang ajal seseorang itu, tidak idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan, tidak dilewatkan barang sesaat, wa la yastaqdimun, maka tak diawalkan sesaat pun. Orang yang sakit, kadang kita melihat dia ni harapan untuk hidup itu tipis, tetapi tiba-tiba kita dikejutkan dengan orang yang sihat meninggal. Pernah tak kita hadapi benda tu?
Pernah. Kan banyak pengalaman kita dengan kematian. Orang yang menjaga, seorang isteri yang menjaga suaminya yang sakit, kan, tiba-tiba yang Allah Subhanahu Wa Taala jemput itu adalah isteri yang menjaga itu. Itu pernah kita saksikan, yang membuatkan kita terfikir, kan, kematian ini tidak menunggu waktu sakit, tetapi apabila datangnya ajal, maka kembalilah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu nikmat hidup ini perlu kita sentiasa ingatkan diri kita bahawa peluang dan ruang yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi ini tidak seharusnya kita sia-siakan. Hanya terlalai sedikit saja, kalau kita bawa kereta tu, lalai sikit saja, kereta sudah boleh terjun ke dalam parit atau terjadi kecelakaan di jalan raya yang menelan jiwa. Jadi kenapa di dalam kereta tersebut kita isi dengan kelalaian kita, mendengar benda-benda yang tak mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ia sangat berhajat kepada pemeliharaan dan perlindungan dari Allah Taala agar ia dapat sampai ke tujuan dengan selamat. Sepatutnya kita ini bagi situasi yang mudah berada di dalam kereta, kan, banyak ingat Allah Subhanahu Wa Taala dengan radionya yang kita pasang dan sebagainya, pengisian itu tak kita pasang zikir, kita pasang Al-Quran. Tidak kita pasang Al-Quran, kita pasang tazkirah yang cukup banyak. Kita berhajat kepada tazkirah, peringatan. Sekarang ni waktu-waktu ini adalah peringatan itu perlu kita selalu lalukan di dalam fikiran kita. Peringatan tentang kematian, peringatan tentang kesihatan, banyak peringatan yang perlu kita lalukan supaya diri kita ini berada di dalam keadaan sentiasa intibah, sadar bahawa kita satu hari nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian disebutkan lagi, beginilah keadaan orang yang tidak menghargai kesihatan badan dan kelapangan waktu yang telah dianugerahkan oleh Allah Ta'ala, sehingga apabila mereka jatuh sakit dan sudah terbaring di hospital dan badan pun sudah tidak berdaya lagi, maka ketika itu barulah mereka mengerti besarnya nikmat kesihatan dan kelapangan masa yang telah mereka sia-siakan. Kita ada di kalangan kita yang berpengalaman wadet, masuk wad, satu sakit yang menghalang kita untuk menambah amal ibadat itu. Satu lagi situasi kita ketika itu yang sukar untuk kita melakukan ibadah, yang mungkin kita beralasan, nafsu kita beralasan untuk kita tak melakukan ibadah. Tetapi bila kita diberikan kesihatan kembali oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sepatutnya kita ingat balik waktu kita wadat itu, dan waktu Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan kita di rumah ini, bagaimana kita menghargai nikmat Allah Subhanahu Wa Taala bagi, nikmat keselesaan untuk beribadah, nikmat sihat tubuh badan, anggota badan untuk kita beribadah, nikmat kelapangan, kan, beribadah, kemudahan dan sebagainya untuk berwuduk dan sebagainya. Maka apabila melihat, membandingkan dengan keadaan kita diuji, maka kita akan menghargai nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi untuk kita mengambil peluang dan ruang yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Kemudian disebutkan lagi, ketika itu barulah mereka hendak sembahyang, membaca Al-Quran dan berzikir. Bermacam-macam nazar dan hajat dijanjikan kepada Allah Ta'ala. Namun apalah hendak dikata jikalau nasi sudah menjadi bubur. Semua orang apabila diuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita ambil mudah sedikit saja kesukaran bernafas. Apa yang kita ingat waktu itu? Tidak lain, tidak bukan, kita akan berlari menuju lidah kita menyebut Allah, 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 Allah. Sepatutnya kita pesan sama-sama, kita ingat
benda ini, sepatutnya kita memanggil Allah Subhanahu wa taala itu di dalam keadaan kelapangan kita juga. Kita rasa sempit, kita baru panggil Allah Subhanahu wa taala, maka keadaan kita ingat Allah itu, kita juga dalam keadaan yang sama, berhajat juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika lapang dan sempit, kedua-dua keadaan itu kita memerlukan Allah Subhanahu wa taala, maka kita lazim diri kita dengan apa? Dengan zikrullah, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu rebutlah peluang kesihatan, disebutkan lagi, dan kelapangan masa yang dianugerahkan oleh Allah Ta'ala kepada kita, dan berusahalah untuk mengisinya dengan ketaatan dan amal kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita daripada wabak yang melanda kita, dan Allah Subhanahu wa taala sembuhkan bagi orang-orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama ada diuji atau di dalam keadaan sihat, maka ketahuilah bahawa seorang mukmin itu hidup dia ini tak pernah sia-sia. Nabi SAW sebut sendiri, kata Nabi SAW, ajaban li amril mu'min, aku rasa kagum dengan urusan orang mukmin ini. Kenapa? Urusan orang mukmin ini kullu lahu khairan lahu, semua baginya itu adalah baik baginya. Semua keadaan itu, kalau dia ingat Allah Subhanahu wa taala, baik baginya. Walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Kebaikan ini yang Nabi kagum ini tak ada kepada orang lain selain daripada orang mukmin saja yang ada benda ni. Apa yang Nabi kata? Kata Nabi SAW, seorang mukmin itu in asabathu, apabila diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan in asabathu sarra, Allah Subhanahu wa taala beri kepada dia kelapangan, kesihatan dan sebagainya, maka sikap orang mukmin itu syakara, dia akan bersyukur. Fakana khairan lahu, maka itu baik bagi dia. Dan orang mukmin yang sama kan, in asabathu dharra, apabila diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesempitan, sakit dan sebagainya, sabara, dia akan bersabar. Fakana khairan lahu, maka itu adalah baik baginya. Maka kita pegang itu baik-baik sama-sama. Saya juga mengingatkan diri sendiri juga bahawa urusan orang mukmin ini, jika cepat-cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap situasi yang kita hadapi, maka keseluruhan kehidupan itu adalah baik bagi seorang mukmin. Sabar dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga sikit pengeringatan kita sama dengan merenung hadis ini dapat kita jadikan iktibar dan peringatan kita bersama. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang sebaliknya daripada kelemahan saya. Terima kasih atas perhatian. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.